Hai, Assalamualaikum and welcome to Pika Storyteller channel. First of all, Pika nak ucapkan terima kasih pada korang semua yang sudi untuk klik pada video kali ini. Dan seperti biasa pada yang baru saja datang ke channel ni, jangan lupa untuk terus tekan butang subscribe di bawah dan juga follow Pika di Instagram Pika Storyteller. Jadi sebelum memulakan dengan kisah kali ini, Pika dah minta maaf sebab Pika dah lama sangat menghilang kan. Mungkin sebab Pika dah hujung tahun kan. Ada nak kena buat a few things lah. Dan lagi satu, busy dengan car review. Korang boleh tengok dekat Instagram Pika, Pika dah review banyak kereta kan. And then yang ketiga pula mungkin disebabkan oleh faktor kesihatan juga. Sebab kalau korang dengar sekarang pun, korang boleh dengar yang suara Pika agak serak sedikit. Sebab batuk non-stop dah beberapa minggu. So mungkin disebabkan itulah Pika banyak lama menghilangkan diri. So minta maaf sangat. Jadi untuk video kali ini, Pika akan buat 2 kisah seram terus untuk korang semua. Jadi tanpa kita buang masa, jom kita mulakan dengan kisah seram kali ini. Untuk kisah seram yang pertama kali ini sebenarnya dikongsikan oleh Khai. Kata Khai, masa dia kecil, dia ni ada langgar pantang larang keluarga yang mana dia tak boleh nak mention ataupun dia tak boleh nak explain dengan lebih detail lagi apa pantang larang yang dia langgar tu, yang menyebabkan dia ni mempunyai kebolehan untuk melihat alam di sebalik. So basically dekat sini sebenarnya ramai subscriber dan juga orang-orang yang hantar kisah seram dekat Pika ni sebenarnya mereka yang mempunyai kelebihan untuk melihat alam di sebelah. Jadi Khai ni pun termasuklah antara salah seorang daripada orang-orang yang boleh nampak lah, yang mempunyai sixth sense. Jadi menurut si Khai ni, kisah seram yang dia nak kongsikan pada kali ini adalah kisah seram yang berlaku pada dia dan kawan-kawan dia semasa mereka ni pergi camp kerohanian di kawasan Ulu Yam. Pada masa tu, Khai ni dia berusia 15 tahun. Masa tu dia ni form 3. Yang mana kata dia pihak JAIS ni ada melancarkan satu program kerohanian untuk pelajar-pelajar tingkatan 3 dan juga pelajar-pelajar tingkatan 5. Jadi pada masa tu Khai kan di tingkatan 3, jadi dia pun kenalah pergi ke kamp kerohanian tu, yang mana kamp tu dilakukan di kawasan Ulu Yam. Biasalah kan, bila kita nak pergi ke sesuatu kamp kerohanian tu, kita bukanlah kata bertolak pada waktu malam. Jadi bila mereka bertolak pada waktu siang tu, bila sampai dekat sana, masa waktu siang, memang tak ada kejadian seram langsung yang berlaku dekat dia dan kawan-kawan dia. Sampailah kejadian seram mula berlaku pada waktu malam pertama bila mereka berada di kamp tersebut. Masa ni, kata Khai, dia ni ada katil 2 tingkat tu. Khai ni kata dia duduk dekat katil atas. Manakala senior dia pula duduk dekat katil tingkat bawah. Masa tu waktu dah malam tau, dah tengah malam macam tu. Yang mana mereka semua ni dah pun ready untuk tidur. Dah mula nak melelapkan mata lah. Sebelum semuanya terbangun disebabkan oleh senior Khai yang berada pada katil bawah Khai ni kan. Bangun, lepas tu dia menangis dalam keadaan ketakutan. So, semua pelajar-pelajar yang ada dekat sekitar tu pun cubalah untuk tenangkan senior si Khai ni sebab dia menangis ketakutan kan. Mereka cuba untuk tenangkan dia, tanyalah apa sebenarnya yang berlaku. Rupa-rupanya, senior si Khai ni, dia menangis ketakutan sebab dia ternampak satu jelmaan yang keluar daripada tandas. Jadi mereka ni pun tanyalah kan jelmaan tu dalam bentuk macam mana dan sebagainya kan. So senior si Khai ni pun cakap lah jelmaan tu bentuk dia macam satu makhluk tapi dia macam asap gitu. So diorang semua ni pun cubalah untuk tenangkan senior si Khai ni. Diorang cakap lah mungkin tu cuma macam mainan perasaan ataupun mungkin asap yang dia nampak tu
bukan apa-apa pun, cuma asap rokok macam tu je. Sedangkan pada masa yang sama juga sebenarnya Khai ni pun dia memang nampak juga kepulan asap tu keluar daripada tandas dan kepulan asap tu pula berbentuk seperti satu makhluk. Jadi dekat sini disebabkan Khai kan dia mempunyai kebolehan untuk melihat alam lagi sebelah kan. Masa ni Khai ni dia yakin yang sebenarnya kepulan asap tersebut bukanlah kepulan asap rokok, tetapi sebaliknya benda lain yang menjelma diri dalam bentuk macam asap itu. Jadi dia fahamlah kenapa senior dia yang dekat bawah tu menangis ketakutan. Pada masa yang sama juga Khai ni kata dia kebiasaannya kalau dia pergi dekat kawasan-kawasan yang orang kata agak keras dan sebagainya kan, kebiasaannya Khai ni dia suka untuk ambil surah Yasin. Lepas tu dia letak dekat bawah bantal tau. Before dia tidur. Masa tu dia cubalah untuk cari surah Yasin dia letak dekat bawah bantal tu. Tetapi malangnya surah Yasin tu tak ada. Hilang. So lepas tu bila dia dah cuba untuk cari tapi benda surah Yasin tu tak ada, hilang kan. So dia abaikan je lah. Lagi pula kejadian seram pada waktu malam tu berlaku macam tu je. Tak adalah kata histeria berlaku dekat senior dia ke apa kan. Cumanya senior dia lepas tu okey balik lah. Semua pun boleh tidur macam biasa. Sampailah ke hari yang kedua. Pada hari kedua, mereka ni kena buat aktiviti eksplorasi pada waktu petang. So, masa tu kan, Khai ni dia kata masa tengah ada buat aktiviti eksplorasi tu, dia ada nampak 2 ekor makhluk. Bentuk dia macam goblin. Saiz tapak tangan tau. Biasanya orang kata kalau toyo ni warna hijau kan. Tapi kata Khai, makhluk tu bukan kala hijau. Dia warna merah. Duk bermain dekat sekitar dia dengan kawan-kawan dia ni. So, disebabkan oleh Khai kan dia nampak. Tapi kawan-kawan dia yang lain tak nampak. Dia tak adalah pula bagi tahu dekat kawan-kawan dia benda yang dia nampak tu kan. Cuma disebabkan oleh makhluk tu, cuba bermain-main je. Tak ada buat onar ataupun kacau kawan-kawan Khai ke apa. Jadi Khai pun buat dono je lah dekat benda tu kan. So dia just anggap macam tak apalah, benda tu mungkin bermain di alam dia dan tak usik Khai dengan kawan-kawan Khai ni. Jadi Khai tu pun abaikan je lah makhluk yang dia panggil goblin tu tadi. Dan selepas tu bila dah habis sesi eksplorasi tu, mereka pun bersiap mandi apa semua. Lepas tu mereka kena prepare lah kan. Antara waktu maghrib dan masuk waktu isyak tu, diorang biasanya akan adakan majlis buat bacaan Yasin macam tu lah. Tapi kata Khai pada masa tu kebetulan pula dia ni tiba-tiba rasa sakit perut. Perut dia memulah sangat. Jadi nak tak nak dia pun teruslah bergegas ke tandas berhampiran. Masa dia dekat dalam tandas tu, tiba-tiba dia terbau benda wangi tau. Kata dia bau macam bau bunga ataupun bau macam kasturi macam tu. So dekat sini Khai ni dia dah yakin lah kebiasaannya kalau tiba-tiba ada terbau benda wangi ni, biasanya memang akan ada makhluk tersebut lah, iaitu Cik Pon dekat kawasan-kawasan tu kan. Jadi bila dia dah dekat dalam tandas tiba-tiba terbau benda wangi tu, si Khai ni pun teruslah cepat-cepat settlekan apa yang patut, melepaskan hajat dan semuanya. Lepas tu dia pun teruslah bergegas bangun sebelum tiba-tiba dia dapat dengar bunyi macam perempuan tengah mengilai tau dekat dalam tandas. Jadi lepas si Khai ni dia dengar bunyi benda tu mengilai kan, Khai ni pun terus pecut pergi balik dekat kawan-kawan dia semua tu. Dan lepas tu dia cuma mendiamkan diri je. Dia kata sepanjang malam tu dia hanya banyak mendiamkan diri. Dia tak nak cerita dekat siapa-siapa pun. Mungkin juga yang pertama sebab dia tak nak takutkan orang lain. Yang kedua pula, dia takut bila dia ceritakan benda tu dekat orang lain, nanti ada lagi banyak gangguan yang berlaku dekat Khai ni. So that's why lah dia cuma mendiamkan diri. Dia tak bagi tahu siapa-siapa pun pada malam tu apa yang dia nampak ataupun apa yang dia dengar dekat tandas tu kan. Untuk pengetahuan korang juga, mengikut kata Khai, kesemua gangguan tu masih lagi okey tau jika nak dibandingkan dengan hari terakhir semasa dia berada dekat sana. Masa tu, Khai ni dia tengah lepak dengan 2 orang kawan dia. Salah seorang daripada kawan dia tu nama Samsul, lagi seorang pula Asri. Mereka ni bertiga ni tengah melepak dekat kawasan chalet. Kata dia chalet ni, kalau hari tu ataupun sepanjang camp tu, biasanya ustazah-ustazah yang duduk dekat dalam chalet ni. So mereka ni pun lepaklah dekat kawasan chalet tu. Sementara mereka ni tunggu bas untuk datang ambil diorang ni semua kan.
Masa diorang tengah duk syok bersembang 3 orang kawan ni, tiba-tiba si Khan ni dia rasa macam nak terkencing lah pula kan. So disebabkan oleh mereka kan berada dekat kawasan chalet tu. So dekat chalet tu dia ada tandas. Jadi Khan ni pun teruslah berlari pergi ke tandas dekat chalet tu untuk buang air kecil. Dan pada masa ni lah dia kata ada satu gangguan yang sangat teruk yang mana dia dapat rasakan dekat dia, dekat sekeliling dia ni, sebenarnya ada 3 ekor makhluk yang sedang menuju ke arah si Khai. Korang bayangkan masa dia dekat dalam toilet dekat chalet tu, Khai kata dekat sebelah kanan dia nampak ada satu makhluk ni macam suster ngensot tu. Korang pernah tengok kan cerita hantu Indonesia tu kan, yang mana dia mengensot tu. Dia nampak benda tu dekat sebelah kanan. Lepas tu dekat belakang si Khai ni pula ada satu makhluk ni macam bertanduk. Manakala dekat sebelah kiri, dekat bucu, dekat atas siling ni pula, ada satu makhluk lagi macam merangkak tau, menuju ke arah si Khai ni. Jadi korang boleh bayangkan tak kalau ada 3 ekor makhluk yang bentuk macam tu, yang kesemuanya menuju ke arah Khai masa Khai ni berada dekat dalam tandas dekat chalet tu. Jadi disebabkan oleh dia terkejut dengan ketiga-tiga makhluk yang dia nampak tu, teruslah si Khai ni keluar lari lintang pukang daripada tandas tu, sampaikan si 2 orang kawan dia dekat luar, iaitu Samsul dengan Azri tu kan. Dua-dua tu terkejut tau. Lepas tu dia orang tanyalah, kau apa pasal lari lintang pukang keluar daripada tandas tu kan? Tapi si Khai ni yang bagus dia adalah dia tak bagi tahu langsung dekat kawan-kawan dia ni apa benda yang dia nampak. Bagi dia lebih elok kalau dia mendiamkan diri daripada bagi tahu dekat orang apa yang dia nampak. So maksudnya kawan-kawan ni memang tak tahulah yang kawasan tu sebenarnya sangat-sangatlah keras, dan Khai ni dah nampak banyak sangat makhluk dekat kawasan tu. Jadi siapa dekat sini yang tahu dekat mana camp yang disebut oleh Khai dalam kisah kali ini? Mungkin korang boleh komen di bawah. Ceritanya sangat pendek, sangat ringkas. That's why lah Pika akan masuk ke kisah yang kedua, yang mana kisah ini sebenarnya dikongsikan oleh seorang komando. Jadi tanpa kita buang masa, jom kita sambung dengan kisah kedua pada video kali ini. Untuk kisah seram yang kedua ni sebenarnya berlaku dekat 2 orang komando. Yang pertama nama dia adalah Rainbow, bukan nama sebenar. Dan kawan rapat dia pula bernama Ujang, juga bukan nama sebenar. Dan kejadian ni berlaku sekitar tahun 2014. Kata si Rainbow ni, abang komando Rainbow ni, dia dengan kawan dia ni agak rapat jugalah, sebab mereka ni bukan setakat sama-sama komando, tapi mereka juga adalah rakan sekampung. Nak diringkaskan cerita, mereka berdua ni iaitu Rainbow dan juga Ujang sebenarnya baru sahaja balik daripada melakukan satu operasi di kawasan perairan Sabah. Dan masa tu mereka ni pun baliklah ke kampung sebab dah off duty kan, baru habis daripada operasi, jadi mereka pun baliklah ke kampung. Jadi dah alang-alang off duty kan, mereka berdua ni, Rainbow dan juga Ujang pun plan lah. Why not kalau keesokan paginya, keesokan harinya, mereka ni pergi memancing dekat satu kawasan pantai di daerah Kudat. Sebab kata dia dekat kawasan tu memang kebiasaannya kalau orang pergi memancing kat sana kan, mereka akan dapat banyak ikan pari. So 2 orang kawan baik ni pun plan lah untuk pergi memancing ke sana pada waktu malam untuk dapatkan ikan pari. So plan dah okey lah kan, dah elok dah. Lepas tu masa tu lebih kurang jam pukul 6.30 petang. Kata si Rainbow ni, dia dah pun prepare everything lah. Untuk persiapan untuk memancing semua dah siap, dah complete. Lepas tu tiba-tiba si Ujang ni, dia call Rainbow sebab dia kata dia rasa macam dia tak boleh nak pergi join Rainbow ni pergi memancing. Sebab kata dia lepas balik je daripada operasi kan badan dah penat kan. So dia kata dia rasa badan ni macam nak demam macam tu. Lepas tu Rainbow ni pun dia sengajalah pergi usik kawan dia si Ujang ni. Dia kata, alang kau kata komando, takkanlah macam tu pun dah demam kan. Macam tu lah lebih kurang. Jadi mungkin disebabkan oleh si Ujang ni, dia tercabar dengan kata-kata Rainbow tu. Terus dia kata, tak apalah. Kalau macam tu,
Dia join jugalah walaupun badan rasa tak sedap ke apa. Tak apalah, dia join juga. Jadi sekitar jam 8.30 malam, mereka berdua ni pun naiklah kereta kan. Masa on the way menuju ke kawasan pantai yang diorang nak pergi tangkap, nak pergi memancing ikan pari tu, kata Rainbow ni, diorang kan naik kereta. Masa tu hujan gerimis tau. Dengan adalah macam angin macam tu. Tapi yang peliknya, sepanjang perjalanan mereka pergi ke sana tu, 2 kali kereta diorang ni kena langgar dengan burung. Bukan burung biasa tau, tapi burung hantu warna hitam. Memanglah diorang rasa macam agak pelik lah kan. Kenapa dalam satu masa ada 2 ekor burung hantu warna hitam yang langgar kereta diorang ni. Memang pelik, tapi diorang masih lagi husnuzon ataupun mereka ni masih lagi fikir positif lah. Nah, mereka fikir macam, oh mungkin kawasan-kawasan ni banyak kot spesies burung hantu warna hitam ni. So mereka pun abaikan je lah dan teruskan perjalanan, pergilah ke tempat memancing tu. Dalam 5 minit selepas diorang tadi dilanggar oleh 2 ekor burung hantu hitam tu kan, tiba-tiba si Rainbow ni dia dapat bau satu benda yang sangat-sangat busuk tau dalam kereta diorang ni. Lepas tu Rainbow pun tegurlah si Ujang ni. Dia tanyalah Ujang, Ujang, kau ni bawa umpan udang busuk ke? Kan biasa kalau orang pergi memancing kan ada banyak-banyak jenis umpan kan. Ada yang bawa udang busuk, ada yang bawa ayam, perut ayam lah macam-macam kan. Tapi si Ujang ni bagi tahu dekat si Rainbow, dia kata, mana ada? Dia kata dia bawa udang fresh tau. So dekat sini dah 2 kalilah dia orang ni rasa pelik. Macam tadi kena langgar dengan burung hantu hitam kan. Sekarang tiba-tiba bau busuk macam bangkai pula. So pelik lah sebab kalau betul si Ujang tu bawa udang fresh, daripada mana datangnya bau macam bangkai busuk tu dekat dalam kereta diorang. Tapi biasalah kan, Pika assume diorang kan komando. Jadi biasanya komando ni hati diorang kan kering. Setakat burung hantu, setakat bau bangkai tu apalah sangat kan. Jadi diorang ni pun memang jenis hati kental. Diorang pun teruskan juga lagi perjalanan. Lama kemudian Alhamdulillah mereka pun sampailah ke sana. Dan lepas tu mereka pun teruskan memancing. So selepas sejam memancing, mereka ni kata Alhamdulillah lah pada masa tu rezeki diorang ni, diorang dapat 2 ekor ikan pari dan 1 ekor ikan sebelah. Mula-mula rasa macam dah nak balik lah kan. Tapi alang-alang tu tunggu je lah sikit lagi. Manalah tahu kan masih dapat banyak lagi ikan-ikan lain kan. So mereka pun tunggu je lah dekat kawasan tu. Lepas tu kan, masa diorang berdua ni, Ujang dengan Rainbow ni tengah syok duk memancing. Tiba-tiba tong ikan, kan diorang dapat ikan kan, diorang bawa tong ikan tau. Tiba-tiba tong ikan diorang ni bergerak sendiri macam seolah-olah ditarik oleh sesuatu ataupun seseorang. Macam ada orang cuba untuk bawa lari tong diorang yang berisi ikan ni daripada tempat diorang memancing tu. So disebabkan oleh Ujang dengan Rainbow ni terkejut, diorang pun macam memandang each other lah kan. Dan disebabkan oleh diorang kan komando. Jadi sambil-sambil memandang sama sendiri ni, masing-masing dah macam pegang parang dah, macam nak get ready lah kan. Lepas tu diorang berdua ni pun pergi ambil balik tau tong ikan tu yang dibawa lari oleh sesuatu tu kan. Dia pergi, lepas tu dia tarik balik lah kan, dia 2 orang ni. Dan tiba-tiba pula diorang kata cuaca yang tadi macam elok je kan. Lepas tu tiba-tiba hujan lebat, lepas tu angin mula kuat tau. Jadi dekat sini diorang dah mula rasa macam tak sedap hati lah. Lepas tu Ujang dengan Rainbow ni pun macam cepat-cepatlah siapkan diri diorang untuk balik lah. Sebab dia kata, tak apalah, mungkin dah kena balik kot. Macam cuaca dah tak elok semua ni. Dan masa diorang tengah duk mengemas tu, tiba-tiba di belakang telinga diorang ni, di belakang telinga Rainbow dan juga di belakang telinga Ujang ni, macam ada orang tiup tau. Jadi masa ni masing-masing dah macam siapa tiup telinga tu? Takkanlah Ujang pergi tiup telinga Rainbow, Rainbow tiup telinga Ujang kan? Mustahil lah sebab dua-dua dapat rasakan benda tu pada masa yang sama. Lebih kurang macam tu. So masa tu orang ni pun terus faham lah kan. Dia kata tak apalah, kita cepat-cepat kemas barang semua sebab ni mungkin satu petanda supaya mereka ni terus cepat-cepat
keluar daripada kawasan tu. Sebab maksudnya dah ada benda yang mula nak mengacau dia orang. Yang mungkin tak suka dia orang duduk kat situ ke macam tu lah kot lebih kurang. Lepas tu kan, diorang ni pun teruslah pergi dekat kereta dan bergegas pulang lah. Cumanya kata si Rainbow ni, masa dia dalam perjalanan balik tu, dia kata kereta diorang ni rasa macam berat sangat. Macam seolah-olah dekat tayar tu ada yang menahan, ataupun macam tayar tu melekat tau. Macam kereta tu memang tak laju langsung, macam ada carry something yang sangat-sangat berat lah. That's why lah kereta tu jadi berat dan sangat-sangat perlahan. Jadi dekat sini, mereka rasa macam mungkin ni adalah salah satu daripada gangguan daripada makhluk yang tadi jugalah. So lepas tu, Rainbow ni dia berhenti dan kemudian Ujang ni pun keluar daripada kereta. Lepas tu dia macam marah lah dekat benda tu. Dia macam cakap dekat benda tu, jangan usik diorang pun tak usik benda tu. Macam tu lah lebih kurang. Lepas tu salah seorang daripada diorang ni pun anggap yang mungkin makhluk tu tadi ganggu sebab mungkin benda tu macam, kan tadi benda tu cuba untuk larikan tong ikan tu kan. Jadi mereka anggap yang mungkin benda tu nak juga kongsi rezeki. Ataupun orang kata apa, nak sedikit lah hasil ikan tu. So diorang pun ambil ikan pari tu sekor, belah dua. Lepas tu dia pun balinglah ke arah hutan. Baling macam tu lah kan. Supaya benda tu tidak lagi mengganggu diorang semua ni lah. Kemudian mereka berdua, Ujang dengan Rainbow ni pun masuk balik dalam kereta. Lepas tu bergegaslah pulang semula. Sebelum bergegas tu, diorang adalah baca ayat kursi semua kan. Dan dia kata, Alhamdulillah, sepanjang perjalanan tu, barulah dia rasa yang kereta tu macam ringan. Lepas tu macam tak ada gangguan lain dah selepas daripada tu. Kemudian memang Alhamdulillah lah, tak ada gangguan apa semua kan. Cuma kata si Rainbow ni, yang penatnya, bukan sebab apa tau, bukan penat memancing. Tapi penat sebab kena ganggu dengan makhluk tu. So, siapa dekat sini yang mungkin pernah mengalami pengalaman seram semasa memancing ke? Mungkin korang nak kongsikan dekat Pika di komen di bawah. So, apa pandangan korang tentang kisah pertama dan juga kisah kedua? Apapun, komen korang bolehlah terus je bagi tahu dekat Pika apa pandangan korang di komen di bawah. So, seperti biasa, itu sajalah video Pika untuk kali ini. Hopefully korang semua terhibur. Dan jangan lupa untuk terus tekan butang subscribe di bawah, tekan butang loceng. So, setiap kali kalau Pika keluarkan video baru, korang akan terus dapat notification daripada Pika Storyteller Channel. Dan lagi satu, alang-alang tu kan. Supportlah Pika juga dengan follow Pika di Instagram Pika Storyteller. So, itu sajalah video Pika untuk kali ini. Jumpa korang lagi in my next video. So, see you soon. Bye.